Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma taqabbal minna as-siyama wal qiyama tilawatul Qur'an. Allahumma irfa'na wanfa'na bil Qur'anil 'azim. Allahumma taqabbal minna wa tub alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa sekali lagi dalam ruangan tadabbur ayat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kita ni alhamdulillah tu happy lagilah masa kita hidup dan kita menyaksi merahmati dengan rahmatullah azza wajal. Kita sedang menghayati bulan Ramadan al-Mubarak pada tahun ini 1442 dengan nikmat sihat wal afiat insya-Allah, walaupun sikit sebanyak ada mana-mana masalah wabak kita ni masih ada lagi, maka kita jaga-jagalah insya-Allah taala. Maka alhamdulillah hari ini kita dalam ruangan Al-Quranul Karim ni kita insya-Allah akan hayati dengan Al-Quranul Karim dalam kita khatam ibadat khatam Al-Quran bulan Ramadan ni. Kita malam ni kita akan masuki juzuk 21. Kita duduk hari 20 dah ni Ramadan Al-Mubarak, masuk iktikaf dah ni, masuk al-ashrul awakhir min Ramadan. Hebat-hebat ni insya-Allah kita dalam masa yang ada lagi ni 10 hari lagi ni, 10 malam lagi tu kita berusaha sungguh-sungguh. Yang mana amalan yang kita buat dulu tu kita rasa ada kurang, ada bocor, mana tak betul, mana kurang situ, kita usaha beki insya-Allah. Ada lagi masa lagi insya-Allah taala. Jadi alhamdulillah hari ini kita bermalam dengan malam 21 insya-Allah, yakni kita bacakan ayat Quran juzuk 21. Alhamdulillah, juzuk 21 ni ialah mengandungi 4 surah ataupun 5 surah katakan. Surah pertama ialah surah Al-Ankabut, setengah daripada surah Al-Ankabut, ayat daripada ayat 46 yang berbunyi wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum. Ni awal juzuk 21. Dan kita hingga terus insya-Allah dalam juzuk 21 ni kita menghabiskan surah Al-Ankabut, lepas tu kita masuk surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ni ayat yang 60 ayat. Kemudian daripada Rum ni kita terus suratul Luqman. Surah Luqman ni 30 mengandungi 34 ayat. Kemudian pula kita akan menyaksikan, kita menghayati surah As-Sajdah tu, Alif Lam Mim Sajdah tu. Ni ayat ya berapa? 30. Dan akhir sekali tu suratul Ahzab. Tapi suratul Ahzab ni ya, suratul Ahzab semuanya 73 ayat, tapi kita sudahi juzuk 21 kita ni sampai kepada ayat yang ke-30 sahaja. Akhir ayat dengan berbunyinya ya nisa'an nabiy man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dha'fain wa kana dhalika 'ala Allah yasira wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Sini wa man yaqnut tu ialah masuk juzuk 22. Alhamdulillah, bagaimanapun marilah kita sama-sama kaum muslimin muslimat, peminat-peminat siaran kita ni, maka kita dengan Al-Quranul Karim kita insya-Allah kita jemput pilih-pilih ayat-ayat berkenaan untuk tadabbur kita. Walaupun kita nak ambil semuanya tu masa kita pun terhad sungguh untuk kita nak meliputi semua ayat-ayat. masya-Allah, semuanya ayat Quran ni berkat, semua ayat Quran ni hebat sungguh makna dia tu. Maka kerana masa tu insya-Allah kita cuba untuk nak bawa beberapa ayat saja, kita buat renungan tadabbur. Dan lagi-lagi ayat tu maka kita usaha sendiri insya-Allah dengan kita menanya ahli ilmi, baba-baba, tok guru, ulama-ulama kita ni ramai alhamdulillah, ustaz-ustaz kita, maka kita boleh belajar sama-sama insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi hari ni kita nak tengoklah ayat-ayat dalam suratul Rum dan suratul Ankabut dulu sikit, lepas tu kita masuk sikit daripada suratul Rum dan nak pilih-pilih setiap surah yang mana ada dalam juzuk 21 ni dengan yang mana ringkas insya-Allah taala. Dalam awal surah, awal juzuk ini ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Ni bunyi ayatnya.
Ayat ini surah Al-Ankabut ayat yang ke-46. Wala tujadilu ahlal kitab. Ni Allah Azza wa Jal larang kita ni. Gapo mujadalah. Dan wahai umat, ya ayyuhallazina amanu lah, sambungan ayat sebelum ni. Dan janganlah kamu bermujadalah, berbahas bersama ahli kitab. Ahli kitab maksud dia ahli kitab yang mana diturunkan oleh Allah Ta'ala pada mereka, ialah Yahudi dan Kristian, Nasara. Dan janganlah kamu wahai umat Islam, janganlah kamu tujadilu, yang makna nak balah bentah, nak bahas, nak hiwar ataupun nak berjadalah dengan mereka itu kecuali dengan yang lebih baik. Ni illa billati hiya ahsan. Billati hiya ahsan, dengan cara-cara yang lebih baik dan lebih lembut dan lebih segala-galanya baik dari segi mana pun. Maka Allah Ta'ala pesan pada kita, sebenarnya kita nak bermujadalah, berbahas, nak balah mata-mata tak ada tujuan itu tak boleh. Maka kalau kita nak mujadalah juga, nak berdialog, nak munazarah ataupun nak bentai alasai hak agama kita dan agama mereka itu, kecuali kita gunanya untuk cara yang lebih baik. Ni nak kata hikmat. Dengan kita hikmat lebih baik mana, kita bawa mari alasai bagi kita ni umat Islam. Ni nak kata kalau kita nak cuba nak buat satu dialog lah, nak bincang sama-sama bukan Islam ni, kena cara yang baik. Jangan main kasar, main dengan tak ada hujah, tak ada alasan. Maka sini Allah Ta'ala nak ajar kita cara kita ni berdialog dengan bukan Islam. Sama ada ahli kitab maupun orang yang lain pada ahli kitab, dengan kita gunakan hujah, dengan alasan, dan kita jangan ambil hawa nafsu. Seperti mana mereka itu guna. Kadang-kadang kita ni guna tak molek, maka yang mari timbul lain. Seperti mana Allah Ta'ala kata sini, wala tujadilu ahli kitab illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum. Kecuali orang yang zalim, yang melaku zalim atas kita ni, maka kita jawab dengan kasar, jawab dengan hujah lebih keras sikit daripada yang lembut, supaya mereka itu sedar diri bahawa mereka itu sudah zalim kepada orang. Misalnya yang bugai hawa nafsu, tak ada alasan apa, dan juga yang guna cara-cara yang lebih teruk, maka kita ni nak balas pun saudara tu tak apalah, illa billati illa allazina zalamu minhum tu. Kita bolehlah nak hadapi kalau lah mereka itu buat dengan cara kasar, kita boleh. Tapi kita utamakan yang mana dengan allazi hiya ahsan tu. Wa qulu amanna, dan cara-cara kita ni bawa mana hujah kita, wa qulu amanna, dan katakanlah kamu terhadap mereka, amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, ialah Al-Quranul Karim, dan dengan apa yang turun pada kamu, ialah kalau ahli kitab apa, kitab Taurah, Injil tu, yang mana sebenarnya hak sebenar, hak bukan diubah, bukan hak dibeki dan diubah suai mengikut hawa nafsu mereka. Wa ilahuna billazi unzilana unzilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid. Ni kita cari mana hak serupa dengan kita ni. Dalam kita ni berbicara, berhiwar, kita cari tempat-tempat hak nampak ada serupa dan antara kita dan orang lawan kita tu. Tu cara Allah Ta'ala ajar kita. Hak mana serupa mana ni? Kamu hai ahli kitab, kamu percaya pada Allah tak? Percaya pada Allah. Percaya pada Tuhan tak ada yang mencipta ni langit ni bumi semua dunia ni. Dia percaya. Okey, kita hak ni serupa ni dengan kita. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Di sini nak kata bukan arti kata kita mengaku wa ilahuna wa ilahukum wahid tu makna kita mengaku hak agama hak ya tak kena tu, tak. Berarti kena kita ni mengaku bahawasanya kita ni beriman dengan Allah seperti mana kamu beriman dengan Allah. Tujuan kamu juga ni supaya kamu beriman sungguh dengan Allah Ta'ala seperti mana hak nabi-nabi mereka kamu ni beriman, sungguh beriman. Maka kita ni ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tunjuk ajar kita Allah Ta'ala kita gitu. Maka kamu kena ikutlah nabi-nabi mereka untuk nak jadi sungguh beriman. Tapi kalaulah mereka itu insaf sungguh, mereka itu akan terima Islam. Tapi kerana hawa nafsu mereka, hawa nafsu dan jahilan mereka itu, maka mereka itu tak, Allah Ta'ala tak bagi lagi hidayah pada mereka. Ni bukan hijah kita lah. Sebenarnya kita bayan, kita nyata hujah kita, dalil kita, alasan kita di billati ahsan tu, Allah Ta'ala insya-Allah akan beri kesan kita kata, kita dakwah mereka. Ni nak kata illal ladzina wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Dan kami berserah Islam pada Allah Ta'ala. Ni kamu, kalau kamu hai ahli kitab,
ikut cara kita ni, sebenarnya hak Nabi kita senguti royak kata Allah Ta'ala begitu-begitu, maka samalah kita ni, kamu akan terimalah Islam. Kerana Islam ni innad dina indallah Islam, seperti kita tahu dah insya-Allah. Maka sinilah ayat ni, wala tujadil ahli kitab. Allah Ta'ala hajar kita ketika kita ni berdakwah, berdebat dengan kaum yang bukan Islam, maka kita guna cara-cara yang lebih baik insya-Allah Ta'ala. Masya Allah, ni Allah Ta'ala akan bagi tahu lagi jugalah dalam akhir suratul Ankabut tu, banyak-banyakkan nak tekan bab akidah dan sebagainya, bab iman. Dan ya Allah Ta'ala bagi tahu pada kita ni, kalau kita lah ikut sungguh kehendak Allah Ta'ala, kita ikut sungguh iman dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sungguh kita beriman, maka Allah Ta'ala ajakkan janji pada kita dengan syurga. Wahai orang kafir, wahai orang ahli kitab, kalaulah kamu ikut sungguh dengan apa yang Allah Azza wa Jalla suruh beriman, maka kamu ni samalah juga dengan hamba-hamba yang beriman. Kita ni orang Islam. Maka Allah Ta'ala firman dalam ayat 58-59, walladzina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Ta'ala janji, dan orang yang beriman dan amal soleh, ni orang Islam lah, masuk Islam, ikut Allah Ta'ala, ikut kehendak Allah, ikut wahyu Allah. Lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan, Allah akan menyediakan mereka itu akan daripada syurga. Ghurafan makna rumah-rumah, tajri min tahtihal anhar, mana mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, hal keadaan mereka itu tetap kekal, tak keluar daripada syurga itu. Ni'ma ajrul amilin, Allahnya alangkah baiknya ganjaran orang yang beramal, makna orang yang usaha masa dulu. Mereka dengan usaha dengan apa? Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun, orang sungguh-sungguh bersabar dan tawakal pada Allah Ta'ala. Di sini nak kata, sama kita ni orang Islam, sudah Islam, dan orang yang insya-Allah yang ahli kitab lain pada orang Islam, kalau masuk Islam juga pun akan dapat seperti mana orang Islam akan dapat di akhirat nanti insya-Allah Ta'ala. Dan seterusnya Allah Ta'ala tunjukkan kuasanya daripada menjadikan langit, bumi dan sebagainya. Dan perlu sampai di ayat, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Masya-Allah. Dan hayat dunia ini, hidupan dunia ini, Allah Ta'ala firman kata, tidaklah hayat ini, nak kata kamu yang hidup dunia kali ini, kalau banding dengan akhirat, dengan apa yang Allah Azza wa Jalla cadangkan untuk akhirat kita ni, kita dapatnya semua kelezatan dunia, hidup pada dunia masalah ni adalah kalau banding dengan akhirat tu seperti mana lahwun wala'ib, seperti permainan saja ya, lahwun wala'ib. Nak kata kita ni hidup pada dunia ni, kita duk peluh, duk penat untuk nak dapat kelazatan hidup pada dunia ni saja tu. Kalaulah banding dengan Allah Ta'ala cadar hidup pada hak sebenarnya, hak di akhirat, syurga ni, kita banding tengok hak dunia ni ada tak kira, tak boleh kira. Nak kata dunia, hakikat dunia ni kita nak bawa untuk akhirat. Ni kita duk sibuk dengan dunia, sibuk dengan apa kelazatan dunia, terlupakan akhirat. Allah Ta'ala suruh kita ingat dunia ni saja, kehidupan lah mana kemewahan kita ada bakal di dunia ni, kalau banding dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sedia untuk kita, wahai akhwan dan akhwat, kita ni Allah Ta'ala sedia hidup pada akhirat kita ni, kita banding dengan dunia, kalau kita tengok sini, maka tak jadi gapo lah. Halahun walai, benar perih-perih lah kalau bahasa Jawi kita, bahasa kampung kita ni, benar perih lah kalau nak banding dengan akhirat. Kerana Allah Ta'ala kata, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Masya-Allah. Kerana sesungguhnya darul akhirah, masa akhirat tu, di syurga kita tu, adalah yang mana katanya lahiyal hayawanu. Maksudnya hidup pada akhirat tu adalah kehidupan yang sebenar, hidup pada sungguh, lahiyal hayawan, yakni lahiyal hayah. Hayawan sini bukan makna binatang, tak, sini hayawan sini makna adalah sebenar-sebenarnya kehidupan hak sengoti tu di akhirat. Allah Azza wa Jalla cadangkan kita syurga insya-Allah.
kita puasa, letih penat, kita semaya, solat fardu, solat sunat, kita buat amalan, segala amalan taat, maka Allah Azza wa Jalla cadai kita ni, umat Islam, cadai sebenarnya di akhirat ni benar besar lagi. Hidup yang sebenarnya ialah hidup yang hayat sungguh-sungguh tu ialah hayat akhirat. Kita ni bukan kata arti sini kena kita tinggal dunia lah, maka tak boleh lah kita ni, maka kita pakai tinggal dunia tak usah guna apa, tidak, bukan arti gini. Nak kata kita ni selalu kita tinggal dunia, sebegitu lah dunia ni. Dah. Maksud sini nak kata kita gunalah hak dunia ni untuk akhirat. Jadi dunia kita ni akhirat gatik Ni dunia saja, akhirat tak boleh apa. Dia rugi kita ni. Ni jadikan dunia kita ada harta, ada duit, ada harta, ada kekayaan, kita gunanya untuk akhirat gatik, tak apa. Tengok tu sahabat Nabi SAW, Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, banyak apa sahabat ni masya-Allah ada kaya juga, bukan sahabat makna tinggal dunia maka susah, fakir miskin belaka, dak. Sahabat Nabi pun ada orang kaya apa, tapi dia guna kaya dunia ni untuk dapat kekayaan kehidupan yang sebenar di akhirat. Hak tu dia boleh tu. Tengok tu masya-Allah. Kita kalau kata dunia apa kat tinggal dunia mata-mata, tak cara langsung dunia ni. Maka kita tinggal amanah. Kita pun nak pergi akhirat saja. Kita kira di kot tu pula. Jadi salah faham kita ni boleh jadi. Kita ada pangkat, ada tamneng, ada tamneng besar, ada pangkat orang debel besar di dunia ni. Buat apa tak guna jadi akhirat gatik. Tak gitu ke? Jadi kita guna tamneng kita ni, ada pangkat, ada tak nebel ke gapo, ada raja ke jadi ketua kampung ke mana-mana pun, jadi nayuk lah mana pun misalnya katakan. Kita guna tu hewi mansib kita tu, pangkat kita tu jadi akhirat gatik walaupun kita duduk dunia. Hak ni supaya Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan Ali dan lagi-lagi khulafa apa ni zaman sejarah dulu, jadikan mansib, jadikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, jadikan pangkat dia tu untuk akhirat. Walaupun dia tak bermegah dengan dunia ni kerana dia Amirul Mukminin ke khalifah Rasulullah, tapi dia guna khalifah Rasulullah tu untuk kebaikan akhirat juga. Tu nak kata orang yang maju, orang yang cidik. Ni wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Pas sebaliknya, kalau kita kekurangan, kita ni fakir miskin dunia, dan kita juga ni tak siapa kita nak di dunia ni, sehingga kita ni mati wafat, kita tak apalah, kita Allah janji dah nak kita di akhirat tu, tak rugi belaka kita pun insya-Allah taala. Inilah lebih kurang dari ayat suratul Ankabut, dan masa ada lagi ni kita insya-Allah dituruh pada suratul Rum. Suratul Rum ni masya-Allah banyaklah tempat-tempat hak penting dalam ayat ni, yang mana Allah Azza wa Jalla menunjukkan suratul Rum ni nak tekan sungguh hak akidah, hak iman, hak nikmat Allah Taala. Dan daripada suratul Ar-Rum ni ada sebut banyak ayat-ayat daripada Allah Taala, kata sini ialah wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun, ayat 20, 21, 22, 23, 24, 25. Allah Taala tunjukkan ayat-ayat nikmat Allah Taala kepada manusia. Allah Taala jadikan kita dari langit bumi, dan jadi kita ni beristeri, suami isteri, dan juga pada kita nikmat hidup sehari semalam dan sebagainya. Dan Allah Taala pada langit kita ni apa, hujan-hujan nikmat air dan sebagainya tu. Banyak dalam suratul Rum ni sebutkan nikmat-nikmat Allah Taala supaya umat-umat yang belum Islam lagi tu tinggalkan kepada Allah Taala. Dan Allah Azza wa Jalla akhir sekali sebut pula tu, dia sebut katanya semuanya daripada menyebutkan nikmat-nikmat Allah dalam suratul Ar-Rum ni untuk mereka itu meyakini dengan Allah Taala, yakni beriman sungguh dan ikhlas sungguh pada Allah Taala. Allah Taala di sini kata faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka orang kafir musyrikin masa Nabi kata ni, Allah Taala kepada Nabi suruh ayat kepada orang musyrikin Quraisy masa dulu tu, dia kata
Wahai orang, ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan juga janganlah kamu zalim diri sendiri dengan ikut hawa nafsu, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan Islam. Bal ittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin faman yahdi man adallallah. Kata Allah Taala, sebutkan bahawa orang yang musyrikin zaman dulu dan musyrikin zaman ni pun kerana hawa nafsu mereka itu menyekatkan mereka daripada menerima Islam sungguh. Zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Kata orang yang zalim ni dia ikut hawa-hawa nafsu dan tanpa ilmu. Maka Allah Taala suruh Nabi SAW, fa'aqim wajhaka lid-din hanifah. Maka kena teruskanlah kita ni betul sungguh dengan agama Allah. Ini Nabi khitab pada Nabi, tapi ia turuh juga kepada umat-umatnya kita ni. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifah. Kita betulkan tawajuh kita ni beriman dengan din al-hanif, makna yang lurus. Fitratullah, makna agama Islam ni, agama kita ni agama fitrah, agama semula jadi Allah Taala buat pada manusia. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada sebarang yang nak mengubahkan fitratullah azza wajalla. Zalikad dinul qayyim. Inilah agama yang lurus, makna Islam. Maka kalaulah sini nak kata fitrah, hak nak kacik fitrah, kalaulah kita biarkan yang mana baru anak kita biarkan dia duduk dengan itu, maka dia sendiri dia akan beriman kepada Allah Taala, seperti mana hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka di sini surah Ar-Rum ada juga disebutkan tentang ayat-ayat Al-Quran lagi, suruh kita ni kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl. So kita tengoklah apa yang terjadi daripada cita-cita umat-umat zaman dulu. Maka insya-Allah so kita ni juga tengok akibat mereka itu berkufur, syirik, maka Allah Taala turun binasa azab atas mereka. Janganlah kamu jadi situ. Maka Allah Azza wa Jalla lagi terus nak kata ayat Quran ni dalam surah Ar-Rum untuk nak bagikan kuatkan kuatkan yakin, akidah, iman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan akidah bangkit hari akhirat insya-Allah taala. Dan kita tu ambil sikit daripada surah Luqman. Surah Luqman ni memanglah orang tahu belaka dah Luqman ni, dan Luqman ni khilaf banyaklah siapa Luqman ni. Setengah kata ya nabi, setengah kata orang saleh. Tapi mengikut rajahnya ialah sebagai orang yang saleh. Dan kita ingat wasiat-wasiat Luqman kan. Ni dah surah Luqman yang kita sudah baca. Luqman dia wasiat kepada anak dia. Banyaklah isi-isi yang baik dalam surah tu. Nak kata isi-isi yang pernah dalam surah tu Luqman ni, yang mana menunjukkan sungguh kita ni berkuat dengan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun. Ini kata orang beriman sungguh sifat yang mereka itulah mana inilah. Lepas tu terus dia masuk wa idh qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ni Allah Azza wa Jalla wasiat pada kita. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Ni Allah Taala wasiat kita ni manusia, suruh kita ni buat baik kepada ibu bapa. Tengok tu sejarah Luqmanul Hakim ni ataupun dia wasiat dia, banyaklah kita tengok di surah tu Luqman. Cuba kita tengoklah ayat yang mana ayat yang 13, 14, 15, 16 sampai akhir ayat 19. Semuanya ni adalah wasiat, nak panggil wasiat Nabi, wasiat Luqmanul Hakim. Dengan dia ni apa? Jangan syirik pada Allah satu, dan buat baik pada ibu bapa. Lepas tu pula apa lagi? Suruh muraqabatullah, suruh jaga Allah Taala, takwa pada Allah. Dan ingatlah Allah Taala kuasa dia, Allah Taala amat mendengar. Dan aqimis solah, ya bunayya aqimis solah, dirikan solat dan amar ma'ruf nahi munkar, buat segala baik dan jauhi daripada segala kejahatan. Dan juga apa? Wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan sombong, jangan berlaku sombong atas manusia. Dan jangan jangan kita ni juga terlupakan Allah Azza wa Jal, dan jaga akhlak-akhlak kita dalam surah tu surah Luqman Al-Hakim ni, yang mana yang menunjukkan beberapa ayat-ayat wasiat-wasiat, mana ini wasiat Luqman libni, wasiat Luqman kepada anaknya. Dan Allah Azza wa Jalla juga akhir ayat ni dalam surah tu, di akhir-akhir surah Luqman juga yang menunjukkan kita ni
khalqullah, ingatkan nikmat Allah azza wajal. Allah azza wajal menunjukkan kepada kita ilmunya yang luas. Walau annama fil bahri min syajaratin aqlam, nak kata kalaulah nak kata ilmu Allah taala banding ilmu Allah taala dalam air laut, nak kata ilmu Allah lagi luas. Dan juga akhir sekali Allah taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Menakutkan kita terhadap hari kiamat, hari hebat. Hari itu berlupa habis, takut habis orang. Tak kiralah ibu akan tinggal anaknya dan ayah akan tak kenal anaknya. Anak katanya huru-hara sungguhlah hari itu. Maka supaya kita jangan hadap hari itu dengan tak baik, maka kita buat sedia insya-Allah taala bagi kita ni masa depan. Dan Allah taala firman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Allah taala mempunyai ilmu sa'ah, masa bilanya berlaku hari kiamat tu Allah taala sembunyikan, dia tahu. Wa yunazzilul ghaith, Allah kuasa Allah taala yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia tahu apa yang ada dalam rahim-rahim. Maksud dia manusia, kejadian manusia tu jadi begana, jadilah mana, jadi apa kejadian Allah taala buat. Jadi kita cipta kita dalam perut ibu kita ni lah mana Allah taala tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, di mana akan dapat masa depan kita ni dan apa yang kita akan tempat yang kita meninggal. Allah taala tahu bi ayyi ardin tamut. Ini kata kuasa Allah azza wajalla. Akhir pula tu kita masuk surah Sajdah. Ni sajdah ni kita tahu biasa dah, kita duk baca semua tu. Dan juga kita akan baca suratul Ahzab. Nak katakan suratul Ahzab, ambil setengah daripada suratul Ahzab, surah amat hebat sungguh yang menceritakan tentang peperangan Ahzab, Khandaq, yang mana kita baca dalam sejarah Nabi. Mengapa hari itu susah sungguh, nak kata hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya menghadapi cabaran yang amat besar, yang amat hebat. Fuk Ahzab ni maksud dia Al-Ahzab, fuk Arab ni yang berkumpul untuk nak menawan dan nak menghancurkan umat Islam di Madinatul Munawwarah tu. Maka kerana takdir Allah azza wajal dan pertolongan, fuk dia tu gali parit kan, lepas tu pakat duk likung tu fuk kaum musyrikin mari duk nak kepung Madinah, Nabi duk tengah dan sahabat dia di jalan Madinah. Kalau takdir Allah taala, Allah tak bantu, tak tolong umat-umat dia, maka boleh jadi selain Allahu alam. Apa ni nak kata Allah taala tunjukkan nikmat besar, kehebatan umat zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama Nabi, bahawa mereka itu adalah orang yang rijal sungguh, orang yang sungguh-sungguh hijau Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau sahabat bersama Nabi sebagai adalah Rasulullah sebagai uswah qudwah, contoh tauladan yang amat baik. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadam illa imanan wa taslima minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Nak kata sahabat Nabi bersungguh-sungguhlah khidmat tadhiyah, kurban diri untuk nak pelihara atau nak peliharakan agama Allah azza wajal. Apabila nampaknya Ahzab, mereka itu Ahzab ni makna fuk Arab, musyrikin duk kepung fuk dia. Inilah Allah taala janji dah kita dengan baik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah benar kita hadapi ujian, dan kita ni Allah taala akan benar kita ni. Maka Allah azza wajalla sungguh-sungguh membantukan ataupun tolong benar. Sepakat hari yang kepung tu jadi ribut banyak tu kan, dalam sejarah tu ribut mari tolong apa dengan Allah azza wajalla, kudrat Allah azza wajalla turunkan apa ni hujan dan turunkan ribut, jadi mengganggukan orang kafir musyrikin Quraisy, lari fok dia daripada kepung. Benarlah umat Islam. Maka sinilah nak kata daripada sahabat setengah tu rijalun sadaqu ma'ahullah alaih, orang yang sungguh-sungguh rijal. Kita banyak orang kita lah ni orang lelaki tapi tak ada jatah sungguh. Sahabat Nabi itu masa tu Allah Taala kata rijalun sadaqu, orang yang sungguh-sungguh ni benar-benar ma'ahadullah alaih, fok ya tak menyalahi janji, nak buat apa, nak tolong, nak khidmat Islam, amal Islam, maka sungguh-sungguh fok dia amal kerja Islam sungguh. Sehingga yang meninggal, ada yang meninggal mati dulu, ada yang duk tunggu-tunggu, minhum may yantazir, nanti tengoklah Allah Taala akan bantu. Maka sinilah Allah Azza wa Jalla puji sahabat-sahabat Nabi, dan puji Nabi jugalah bersama mereka.
mereka itu bawakan hijrah Islam sungguh-sungguh sehingga mereka itu dapat kemenangan yang hebat kerana mereka itu sadaku, benar sungguh hijrah amanah, hijrah sadaku sungguhlah. Maka Allah Taala kata rijalun minal mu'minina rijalun. Nak kata orang lelaki banyak tapi hak rijal sungguh tak ada kurang. Maka kita haraplah kita hijrah Islam ni, para pemuda-pemudi yang mana suka nak hijrah Islam, kita hijrah sungguh insya-Allah untuk Islam. Kita berdakwah sungguh-sungguh dan kita berjuang sungguh-sungguh untuk kita nak dapat kemenangan. Semoga Allah Azza wa Jal jadikan kita sebagai rijalun sadaku, lelaki yang rijal sungguh yang benar. Itulah nak kata lebih kurang dalam masa kita ni kumpaskan ayat-ayat kita baca dalam tarawih juga dan khatam Quran. Semoga Allah Azza wa Jalla lagilah manfaat, berkat pada kita. Sebenarnya ayat Quran ni semuanya berkat. Kita tak tahu, kita tak belajar. Maka kalau insya-Allah kita usahakan kita ni usaha masa-masa lain pada bulan puasa ni, habis puasa tak lama dah ni, kita usaha juga khatam Quran lain pada bulan puasa. Bukan bulan puasa saja yang kita baca Quran, tidak. Lain pada bulan puasa ni Ramadan kita baca Quran dan kita usaha kita terfaham makna ayat Quranul Karim, lagi Allah Azza wa Jalla hebat daripada kita insya-Allah taala, dan tambahkan berkat umur dan hidup rezeki insya-Allah taala. Itulah saja pada kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menafa'at kita dan berkati kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidina wal muslimina wal muslimati ajma'in. Dan saya akhirkan dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.